Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa. Amma ba'd. Peserta, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan lagi kursus asas ilmu falak syar'i. Moga-moga mendapat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya. Petang ini memastikan jam 4 kita minum petang. Itu yang pentingnya. Sebelum itu, itu namanya amma ba'du. Adapun selepas kita memuji Allah, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang ini saya membicarakan berkisar ayat 37, 38, 39 surah Yasin. Itu je. 37, 38, 39 surah Yasin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum mubsirun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Kita mulakan dengan ayat 37 surah Yasin. Allah berfirman yang artinya, dan tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah untuk umat manusia perakukan ialah waktu malam. Kenapa pula waktu malam? Allah Subhanahu wa taala nyatakan waktu malam sebagai bukti Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kerana Allah menyatakan kami tanggalkan waktu siang daripada waktu malam. Kami tanggalkan waktu siang daripada waktu malam. Maka setelah nilai siang hari ditanggalkan, Allah perakukan. Maka tiba-tiba mereka itu manusia diselubungi dengan kegelapan. Baiklah, apa kena-mengena nak jelaskan. Allah Subhanahu wa taala sebut di situ tanda bukti Allah Maha berkuasa di luar kemampuan umat manusia. Buktinya kemunculan, kehadiran waktu malam. Bagaimana waktu malam itu hadir? Hadirnya waktu malam itu dengan Allah tanggalkan waktu siang. Tanggalkan. Cuba kita bayangkan, kita tanggalkan pakaian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita. Saya diberi penghormatan mendapat pingat
bersempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda Sultan Johor. Nak cerita lah. Bukan nak bangga, nak cerita. Tapi dia ada protokol dia. Kena pakai baju rasmi. Jangan silap. Nanti macam Menteri Pertanian tersilap. Pakai samping tu kan. Jadi nak nyatakan, nak pakai baju rasmi tu, aku terpaksa beli kain dekat Jakil. Baju seluar hitam, samping, songkok, stokin hitam, kasut hitam, 1,600. Tak percaya tak apa. Rupanya kain songkit tu mahal Kain songkit tu buat Terengganu, tapi nak ambil pingatnya dekat Johor. Kain songkit tu buat kat Terengganu. Dia ada jalur-jalur halus emas, jalur emas. Samping tu pun 800. Salah aku kerana perut aku sedikit boncit. Jadi diukur perut ni dengan sesuai samping tu dah 800. Campur baju semua komplit set 1,500, 1,600 lah. Allahu Akbar. Tu nak cerita. Tapi apabila dipakai baju tu, aku pakai baju hitam, samping, songkit, apa ni dia punya jalur emas, songkok hitam sikit sikitnya. Sikit-sikit. Gah. Faham tak? Gah tu. Letak pingat. Gah. Terasa dia tu. Tapi balik rumah, tanggalkan songkok, tanggalkan baju hitam, teluk belanga, habis. Hilang gahnya. Faham tak? Nak menyatakan hebat raja-raja ni pun apabila dia pakai dia punya tengkolok dia tu, pingat dia tu, pakaian dia tu. Apabila dah tanggal pakaian itu, tak ada apalah Mamat, istilahnya gitu. Itu nilai pakaian, makna pakaian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, makna pakaian. Ya, sepupu saya tentera. Dia dapat meja. Tu dia kata, nak pakai ke tidak meja tu? Nama meja tu kan, itu lain tu. Balik kampung pakai baju biasa, sudahlah engkau. Boroi juga perut kau. Tapi ketika dia pakai baju tu, gah nilai dia baik. Dengan kata lain, siang ada kelebihannya, malam ada kelebihannya. Siang ada keutamaannya, malam ada keutamaannya. Allah perakukan, apabila tamat siang hari, Allah tanggalkan keistimewaan, kelebihan, keutamaan siang hari. Maka engkau jangan nak ingat-ingat lagi dah. Imam Al-Ghazali menyatakan, da'il qalaqa wabda'il haya. Tinggalkan keluh kesah, mulakan hidup baru. Dah ditanggalkan kelebihan, keistimewaan siang hari, jangan nak fikir siang hari lagi. Ya, kita dah berada di malam hari. Malam hari ada kelebihan, ada keistimewaan, ada keutamaannya sendiri. Tinggal lagi Allah Maha Kaya. Maka ada waktunya kadar siang lebih panjang daripada kadar malam. Ada waktunya malam pula panjang, siang pula pendek. Semua ada ertinya. Tapi jangan hidup di negara yang tak ada siang, tak ada malam. Siang aja 6 bulan, malam aja 6 bulan. Jangan hidup. Yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi,
min duniha sitra. Ya, baginda Sulaiman alaihi salam sampai di satu penempatan yang tak ada apa pun melindungi cahaya matahari. Siang aja, matahari je, siang aja. Maknanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dah sampai ke kutub utara, yang ketika itu siang semata-mata, tak ada malam pun. Kau jangan hidup kat situ. Hiduplah di muka bumi yang setiap hari meraih malam dan siang. Ya, kenapa? Tak apa, tu kemudian. Kerana memang nilai malam berbeza dengan nilai siang. Dari segi madiyah, mata benda, harta benda, entah apa benda, maupun dari segi nilai kerohaniannya berbeza. Baik, untuk memahami bila bermula waktu siang dan bila bermula waktu malam, tak dapat tidak kita kena menghitung dan mengira. Ya, waktu terbit matahari dan waktu terbenam matahari. Nanti Ustaz Hardi daripada Selangor dan juga dulu mantan Ketua Bahagian Falak Jabatan Mufti Pulau Pinang 10 tahun lalu akan mengemudi dan mengajar tuan-tuan. Pandai-pandailah kau nak kira bila matahari itu terbit, bila matahari itu terbenam. Kenapa? Ada nilai. Nilai bermulanya malam hari dan tamatnya siang hari. Dengan kata lain, ya, begitu juga apabila terbitnya matahari, bermulanya siang hari, Allah Ta'ala dah tanggalkan kelebihan, keistimewaan, ya, malam hari. Apatah lagi, lebih awal lagi Allah Ta'ala tanggalkan kelebihan Lailatul Qadar apabila terbitnya fajar. Ni gambar cerita apa pula ni? Jangan takut, ini cerita duit. Nak cerita apa lagi akhir zaman ni? Tuan-tuan, dulu saya muda-muda dengar nyanyi lagu. Sekarang tak ada lagi lah. Duit, duit, di mana kau duit? Dah tak lagi lagu tu lah. Pernah dengar tak? Tahu pun Ustaz. Ingatkan kau jadi warak sangat. Duit kan? Kenapa? Duit dulu, duit shilling ni dia bulat. Walaupun dia bulat, di situlah nilaiannya, sama ada dia tu gangsa, perak ataupun emas. Nilaiannya. Duit ringgit kertas itu gantian sahaja. Nilai ganti je, tak ada apa. Baiklah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya paparkan di sini 3 jasad langit yang kita bahaskan, 2 jasad langit yang kita bahaskan untuk manfaat kita yang hidup di bumi. Matahari, inilah dia bulan, inilah dia bumi. Ianya merupakan dalam bahasa Arab ilmu mantik dan juga ilmu maqulat, ilmu meletakkan perkataan yang betul pada tempatnya, itu namanya maqulat. Ini adalah kita kata amrun iktibar. Kita iktibarkan sahaja dia begini. Kita iktibarkan matahari dekat sini, bulan begini dan bumi begini. Tapi kalau saya tanya dengan tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan ambil gambar, terbang jauh kapal angkasa, tuan-tuan ambil gambar nampak tiga-tiga ni. Nampak matahari, nampak bulan, nampak bumi. Boleh tak? Cuba kau
tanya Dr. Muzaffar tu. Kan? Tak boleh. Dia naik dekat atas tu, dia boleh ambil gambar bumi je. Nampak bulan ni. Boleh ambil gambar bulan aja. Kita nak terbang jauh-jauh dengan kapal angkasa, kita boleh ambil gambar ni tiga-tiga sekali. Dekat gambar tu ada matahari, ada bulan, ada bumi. UiTM buat kajian, mohon geran dengan Kementerian Keuangan, Lim Guan Eng. Nak terbang jauh, nak ambil gambar, nampak tiga sederet ni. Matahari, bulan, bumi. Boleh tak? Setakat ni tak ada kapal angkasa yang terbang jauh macam mana boleh ambil gambar tiga sederet ni. Tak ada. Habis yang ngada-ngada tunjuk ni macam mana? Amrun iktibari. Pekerjaan yang kita iktibar saja. Dan dapat dibuktikan dengan perkiraan, perhitungan. Itu namanya kaedah hitungan, kaedah hisab. Anak saya belajar matematik tambahan. Ditanya dengan saya. Mentang-mentang bapa dia falak, dia ingat bapa dia pandai sangat ke matematik tambahan. Maka dia kata, Walid tu bahasa Arab lah bapa lah. Walid, tolong ajar matematik tambahan. Kenapa engkau suruh bapa engkau pula ajar? Dia kata, cikgu matematik dekat Ma'had Johor tu, dia kata Walid pandai matematik. Lebih hebat daripada dia. Tolong ajarlah. Maka aku cakap dengan anak aku, matematik tambahan ni kau orang tak pandai. Cik puan, kita nak kata tak pandai, tak boleh lah kan depan anak. Kau ni tak pandai matematik tambahan kerana kau tak ada bayangan. Dalam bahasa Arab namanya an-nazira. Dia tak ada kemampuan bayangan. An-nazira. Kenapa? Matematik ni kita mengira benda yang tak nampak tu. Contohnya, kalau kita nak kira kalkulus, kita kira benda yang tak nampak, kalkulus tu. Susah. Begitu juga janjang aritmetik. Kita mengira benda yang tak nampak. Lainlah kalau kita nampak 10 ekor lembu, kita boleh kira dengan tepat seekor lembu berapa harga, berapa untung, berapa rugi. Jadi anak-anak kita, termasuklah aku, tak pandai matematik tambahan kerana kita tak ada tenaga bayangan. An-nazira. Kalau matematik tu kita boleh bayangkan, mudah kita mengira. Kalau tak nak mengira ni kenapa? Macam mana aku tanya dengan aku, kenapa garis lurus ni mesti melalui pusat bulatan? Kenapa kau tanya? Cikgu matematik tu suruh Walid. Dia kata Walid pandai. Bagus aku cakap. Begitu juga persamaan garis lurus yang melalui pusat koordinat tak sama dengan yang tidak melalui pusat koordinat. Kenapa itu berlaku? Cakap, kenapa kau tanya aku? Cikgu matematik tu kata Walid pandai. Alamak aku cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itulah puncanya matematik ni, kita tak pandai kerana kita tak nampak benda yang kita kira. Jadi saya faham matematik tambahan ni, kalkulus, saya faham dy dx, saya faham janjang aritmetik apabila saya belajar falak. Apabila saya belajar falak, saya nampak ni, satu kita buat amrun iktibari. Pekerjaan yang kita iktibarkan macam ni, bulan mengelilingi bumi. Barulah kita boleh kira ni. Bila bulan itu membuat pusingan lengkap mengelilingi bumi. Baru tahu nak kira dia macam mana. Sama ada kita nak menambah atau berkurang. Tu dy dx tu. Dy dt, t is time. Boleh claim atau tidak. Tak faham tak apa. Istilahnya kita belajar namanya
pengkameran semua tu kan. Baik, maka saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, ini adalah amrun iktibari. Kita iktibarkan sahaja sedemikian. Maknanya bumi mengelilingi matahari, dalam masa yang sama bulan mengelilingi bumi. Jadi kalau kau tanya apa bukti, amrun iktibari, yang kita dah buktikan melalui perhitungan dan tepat perhitungan kita, maka ketika itu tak ada siapa boleh pertikaikan. Maka jangan gaduh-gaduh kalau ada orang yang berbahas tentang bumi ni flat ke tak flat ke, tak kisahlah, sukati dia lah. Kawan aku 10 orang jurutera, seorang IR datang ke rumah, naik kereta yang banyak bulat-bulat kat depan tu, bulat apa nama orang kaya dah tu. Datang ke rumah. Dia adalah jurutera UEM, United Engineering Malaysia, tapi dia berminat dengan fahaman bumi flat ni. Maka dia paksa aku, percayalah Ustaz, berapa kau boleh kasih aku? Dia kata, Ustaz mata duitan, Ustaz akhir zaman. Kalau kau kasih aku 1 juta cukuplah, aku dengar je, aku tak kisah. Kenapa Ustaz cakap macam itu? Kau terkejut dengan aku? Kerana yang kita ni sebenarnya ini adalah amrun iktibari saja. Kita iktibarkan begini dan kita buktikan melalui perhitungan. Jadi kalau ada orang lain menyatakan bumi tu flat, katakanlah, tak ada hal. Tapi cuba buktikan melalui perhitungan. Boleh tak dengan menganggap bumi itu flat, boleh tak kira gerhana matahari, gerhana bulan dengan tepat? Boleh tak kira waktu sembahyang dengan tepat? Boleh tak kira arah kiblat dengan tepat? Silakan. Kalau boleh, aku pun nak belajar. Senang aja. Ustaz Hanafiah tak ada pendirian. Bukan soal pendirian, soal mata keuangan. Dia tak faham amrun iktibari. Maka di sini dah datang 2 istilah, namanya ufuqul mar'i, ufuk lihat, ufuqul hakiki, ufuk yang sebenar. Sekarang ni apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran berdasarkan ufuqul mar'i, ufuk lihat. Ufuk lihat, yang kita lihat, matahari itu terbit, matahari itu terbenam. Yang kita lihat, ufukul mar'inya, bulan terbit, bulan terbenam. Kalau gitu, matahari bergerak lah. Bumi pegun lah. Kalau bumi bergerak, gempa bumi aku cakap. Ustaz menyokong kami. Bukan makna sokong kau. Aku cakap berdasarkan ufukul mar'i, ufuk lihat. Yang mata kasar kita lihat beginilah. Bumi tak bergerak. Mata kasar kita melihat matahari terbit, matahari terbenam. Simple past tense, simple present tense. Tapi nak mengira waktu solat untuk setahun, tak boleh. Kita kena menganggap bahawa bumi itu mengelilingi matahari, baru dapat kira. Itu namanya ufukul hakiki, ufuk yang sebenar. Tapi ufuk yang sebenar tak dapat dilihat. Maka berbezalah 2 teori. Ufukul mar'i, ufuk lihat, dengan ufukul hakiki, ufuk yang sebenar. Settle. Baik. Ini dia. Maka setelah saya bicarakan kepada tuan-tuan berhubung tentang buruj, maka kita bicarakan pula berhubung tentang manzilah. Manzilah ada 28 manzilah, di mana bulan menduduki setiap hari 1 manzilah. Maka 28 hari, 28 manzilah.
maka sempurnalah bulan mengelilingi bumi dalam tempoh masa 28 hari, mengambil iktibar 28 manzilah, 28 stesen. Dengan kata lain, kita hanya nampak wajah bulan selama 28 hari. Ni dekat sini ada 28 wajah bulan. Pandai Mak Saleh ni buat 28 wajah bulan. Yang kita dapat tengok bulan ni 28 hari. Maka 28 hari, 28 manzilah, 28 stesen. Maknanya begitu. Hari yang ke-29 kita tak dapat melihat bulan. Kenapa? Ketika itu bulan dilahirkan. Nampak tak kalau bayi dilahirkan? Members only. Kan? Jadi istilahnya kita tak nampak. Kenapa? Pada hari yang ke-29. Hari 29 kita tak nampak bulan. Kerana bulan dilahirkan pada hari yang ke-29. Jadi pada hari yang ke-29 itu bulan dilahirkan. Di situlah kita menilai semula dan menghitung semula. Adakah bulan dilahirkan itu cukup matang atau tak cukup matang? Usia umur anak bulan. Kalau cukup matang, maka kita akan dapat melihat anak bulan pada hari yang ke-29. Oleh itu, keesokan harinya bulan baru. Hari 29 dia memang lahir punya, tetapi tak cukup matang. Usia umurnya tak cukup, maka tak dapat melihat rupa anak bulan. Oleh itu kita sempurnakan sahaja ikut hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Cukupkan ajalah kepada hari yang ke-30. Selesai masalah. Tak apa, perkara itu akan dihurai ranjut oleh Dr. Saiful untuk sesi yang kedua, tarikh yang diberitahu kepada tuan-tuan. Cuma hari ini saya cuma beritahu dari segi mukaddimahnya sahaja. Nak menyatakan kenapa wujudnya 28 manzilah yang telah dijenamakan, digezetkan oleh baginda Idris alaihi salam. Hari yang ke-29 tak ada manzilah, tapi sudah bergerak kepada manzilah seterusnya. Cuma kita kata manzilah setakat 28. Hari yang ke-29 bermulalah manzilah yang baru. Pun begitu, tak pasti lagi adakah keesokan harinya bulan baru, kerana ianya bergantung kepada kedudukan bulan untuk membalikkan cahaya matahari. Kalau bulan mampu balikkan cahaya matahari dengan baik, mata kasar kita nampaklah si anak bulan. Kalau tak nampak, apakan daya? Maka bulan mengelilingi bumi 28 hari, 28 manzilah. Hari 29 dia baru lahir. Timbul persoalan, nampak atau tidak? Tengoklah. Ataupun kita hitung semula. Maka nak menentukan kaedah awal bulan, dia ada kriteria, syarat-syarat yang telah dipersetujui. Baik, saya tak akan bahas ke situ. Yang saya nak bahaskan lanjut di sini, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, hikmah setiap hari satu manzilah. 28 hari, 28 manzilah. Manzilah merujuk kepada kedudukan bulan.
Ya, manzilah adalah harian. Kalau sebut harian, harian merupakan cuaca. Harian adalah cuaca. Cuaca memberi kepada kita ya 4 unsur penting: panas, sejuk, kering, lembap. Zaman sekarang orang dah tak heran kerana zaman sekarang kita dah ada maklumat daripada Jabatan Meteorologi berhubung tentang suhu. Tinggal lagi Jabatan Meteorologi hanya beri kepada kita suhu purata. Paling panas 38. Agak suhu menurun 28 paling 38 paling tinggi, yang paling rendah 25. Itu sahaja yang kita maklumi. Jadi sebenarnya nilai kepanasan sampai cecah 38 darjah Celsius tu nilai kepanasan. Ya, panasnya lembap atau kering. Timbul persoalan. Baik. Sejuk. Alah, sejuk pun 25 masih terasa juga. 25 darjah Celsius itu. Itulah nilai sejuk yang ada dekat Malaysia. Tapi sejuk itu kering atau lembap. Jadi tak diberitahu. Tapi kita boleh tengoklah. Jadi mungkin kita bertanya, yang ngada-ngada nak tahu 38, 25. Buat apa tu semua? Jangan. Semuanya akan memberi nilai kepada kita, nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur, nilai pekat likat. Ya, pada kepanasan 38 darjah Celsius, di alam tumbuhan, tumbuhan apa yang boleh tumbuh? Tumbuhan apa yang boleh tambah? Dia ada tu. Di alam haiwan, pada kepanasan 38 darjah Celsius, ya, haiwan apa yang boleh tumbuh, yang boleh tambah, yang boleh subur? Pada kepanasan, daripada baik-baik panas, tiba-tiba 25 pula jatuh. Bagaimana nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Contoh, saya dilantik sebagai bomoh lembu. Jadi saya didatangi oleh pengusaha lembu. Dia orang Johor. Dulu dia belajar MRSM, skor terbaik, belajar dekat Australia, jadi jurutera, alhamdulillah dapat IR. Tiba-tiba ekonomi merudum, jatuh semua. Habis terduduk semua syarikat dia. Maka dia pun mengikuti kursus intensif dekat Institut Pertanian Air Hitam Johor. Kursus menternak lembu. Kan kelakar, daripada seorang IR jurutera, dia ukur bahan. Aku pun tak tahu bahan apa diukur. Lepas tu dia dah jatuh, tak boleh apa semua. Dia tukar. Pada usia dia 54 tahun, dia tukar bidang kepada ternakan lembu. Duit banyak dulu, projek banyak. Duit ketika tu dia pandai markup hargakan projek. Jadi dia mula dengan 20 ekor lembu. Dia sewa tanah dekat Ulu Langat, Selangor. Selepas 3 tahun, jadi dia pun cari saya. Aku pula dicarinya. Kerana lembu dia tiba-tiba 20 ekor tu dalam masa 3 tahun dah bertambah lah. Alhamdulillah. Tiba-tiba 6 ekor mati serentak. Maka dia panggil doktor veterina. Doktor veterina tak dapat nak beri jawapan.
kecewanya dia. Habis semua orang ditanya, dia balik kampung dia di Johor, Seri Medan, ceritalah. Maka ada seorang wak tu, dia menternak 6,000 ekor dekat Seri Medan, Batu Pahat. Wak tu pula cakap, bab lembu ni kena tanya Ustaz Hanafiah lah. Aku yang menjadi mangsa. Tuan-tuan, aku duduk masjid, aku jadi imam, mana seekor lembu pun aku tak ternak you. Aku pula dia datang. Ceritanya, dia pun datang dengan saya. Dia kata, Ustaz jangan tipu, jangan tipu. Aku seekor lembu pun tak ada, aku cakap. Kau ni ngigau apa? Tak, dia kata, wak tu dekat Seri Medan ni dia sebut nama Ustaz, dia kata. Aku tahu dia tu ada 8 ekor lembu, aku cakap. Tapi kenapa? Dia kata lembu dia semua selesai, Ustaz Hanafiah yang selesaikan. Alah, aku pula, aku cakap. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, terpaksalah aku berpencak juga. Pergilah ke Ulu Langat tu. Pergi. Jadi apabila tengok checklist and cross check. Oh tu bahasa orang putihnya. Setelah saya checklist dan cross check, maka saya kata, bang, ya Ustaz, sekarang lembu kau ni ada 40 ekor. Ya Ustaz. Jadi cadangan aku jual 30 ekor. Habis Ustaz, tinggal lagi 10. 10 aja. Tak apa, 10 aja buat kenang-kenangan. Ustaz ni, Ustaz ke tak Ustaz? Dah pening. Maka saya ceritakan berdasarkan faktor musim, bulanan, dan faktor cuaca, harian, dan faktor setempat. Maka saya tak bercadang untuk memberi galakkan kepada sahabat yang baru saya kenal ini meneruskan ternakan lembu. Dia kata, biar betul Ustaz. Ya, kalau abang tak bertindak dalam masa sebulan, aku cakap, akan mati lagi 6 ekor atau 2 kali ganda 12 ekor. Ya Ustaz, dia kata, kau jangan main-main. Kau lantik aku, kenapa? Kau yang salah lantik aku sebagai konsultan kau, yang tak pasti kadar bayarannya. Tuan-tuan, jadi ceritalah. Saya dah balik sini, dia telefon, Ustaz, 12 ekor mati, dia kata. Tapi saya dah beritahu dengan dia, tanda-tanda nak mati lembu tu macam mana untuk dia segera sembelih. Sempat sembelih tak? Alhamdulillah sempat sembelih, sempat jual. Untung tak? Untunglah. Tak bagi aku sikit. Habis sekarang macam mana? Sekarang jangan fikir apa-apa. Buat promosi baik-baik. Jual lagi. Tinggalkan 10 ekor je. Kerana faktor musim tak menyebelahi. Faktor cuaca tak menyebelahi. Faktor setempat tidak menyebelahi. Jadi saya tak boleh cerita panjang kat sini dah kan. Contohnya nak ceritakan kepada tuan-tuan. Bulan Ramadan. Ini ceritalah. Tengok jam juga. Lama lagi. Saya duduk Imam Masjid Kota Iskandar. Oh, standard tu. Masjid Kota Iskandar adalah masjid pusat pentadbiran negeri Johor. Jadi quarters tak adalah. Saya akan bertugas sehari penuh daripada subuh sampai isyak. Esok cuti. Dia kira macam kerja polis. Jadi apabila dah bertugas daripada subuh, pukul 4.30 dah punch card. Nanti pukul 11 malam baru punch card. Jadi aku duduk kat masjid, aku tawar masjid, tawar. Tengok kiri kanan. Bual dengan cleaner. Cleaner pun dah umur 68 tahun, tak meninggal lagi. Tapi nak kerja juga. Cleaner, sekarang sebagai cleaner. Tiba-tiba datang. Harrier. Cakap cantik Harrier ni. Nak semayang duha, bagus aku cakap. Dia pun turun. Isteri dia pakai furda. Wah, aku cakap, bagus. Terus bagi salam.
ingat aku sebenarnya Ustaz title masjid tak? Ini Ustaz Hanafiah. Ya, saya Ustaz Hanafiah. Saya Sipolan bin Sipolan daripada Kapar, Selangor. Kenapa bang? Ya, abang nak keluar jemaah masturat ke ni? Isi abang jemaah tabligh ke? Bukanlah Ustaz. Bukan. Habis bang. Kenapa bang? Saya nak lantik Ustaz sebagai bomoh tembikai. Bomoh tembikai pula. Maka saya tanya dengan dia, bang, abang boleh beli Harrier? Dia kata, imam pun tanya Harrier. Imam akhir zaman. Sebelum meninggal dunia nak pakai juga Harrier. Ketawa. Mahal Harrier ni? Mahal Ustaz. Hasil saya jual tembikai 18 tahun. Jadi saya dah jual tembikai 18 tahun. Untung. Alhamdulillah dapat buat rumah. Dapatlah beli Harrier cash. Aduh, ya aku cakap sakit hati aku. Tak apalah bang, aku sanggup jadi bomoh kau. Silakan. Rupa-rupanya dah 2 tahun tembikai dia tak menjadi. Dia tanam dekat Kapar, Kelang, Selangor. Dia minta saya jadi bomoh tembikai. Jadi saya hari tu pergi Selangor, singgahlah tempat dia. Maka dia pun tanya dengan saya, macam mana Ustaz? Berdasarkan faktor cuaca harian dan faktor musim bulanan dan faktor tempatan, jadi engkau lupakan sahaja tembikai. Mana boleh? Nanti engkau rugi, aku cakap. Habis nak apa? Jual lapang balik pun bagus, aku cakap. Kenapa Ustaz ni, dia kata? Yang kau lantik aku konsultan, kenapa? Tu ceritanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Rupa-rupanya saya sampai kat situ, dia punya Allah, dia kesian tuan-tuan. Dia tanam tembikai itu, dulu dia tanam tembikai dekat batas lah. Sekarang ni dah 2 tahun dia tanam tembikai dekat polybag. Polybag disambung buat tali semua gitu. 1 ekar belanja dia 45,000. Ya aku cakap, kenapa Ustaz? 1,000 pun aku tak nak bayar. Kenapa Ustaz? 45,000 modalnya. Engkau belum pasti dapat 45,000 balik. Yang aku nampak kau dapat 20,000 aja. Biar betul Ustaz. Ustaz doakan sajalah. Bukan geduk apa. Inilah yang aku nampak dengan mata kasar. Kenapa aku cakap sekarang ni buah tembikai kau dah mula kecut. Tak boleh besar lagi ni, aku cakap. Cuaca dekat Kelang makin panas, aku cakap. Terdiam ni. Kat Kelang makin panas. Hariannya, bulanannya. Tapi tunggu 21, 22, 23 Jun. InsyaAllah hujan akan turun. Di pegang tangan saya. Malaikat beritahu Ustaz ke? Tidak, aku cakap. 21 Jun, 22 Jun itu adalah permulaan musim panas. Kan saya cakap tadi 21 tu kan burush, bertukar burush. Lazimnya apabila matahari berganjak daripada burushnya yang asal, maka berlakulah peralihan musim, hujan akan turun. Itu namanya sunatullah begitu. Jadi dikata kenapa? Kalau hujan turun lagi pada 21, 20, 23, insya-Allah tembikai kau akan balik modal. Tapi kalau hujan setakat sehari, lepas tu sekejap-sekejap, disuka-suka je datang-datang, nak ngacang-ngacang kau, memanglah engkau lupakan aja. Tiang-tiang kayu ni kau jual dengan aku murah-murah. Itu je. Ustaz nak buat apa? Adalah aku cakap. Dia kata lain yang saya cakap, lain yang Ustaz nak. Ni kenapa ni, dia kata. Bukan kenapa. Begitulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi 21 Jun hari tu hujan. 22 Jun hujan dekat Kapar tu. Dia punya gembira. Saya kata sabar, 23 tak pasti. 23 tak hujan, dia pun terdiam. Macam mana Ustaz
tak apalah, kayu-kayu tu kau susun, kau kasih aku dia. Rasa-rasanya cukup-cukup modal aja 45,000 dapat balik. Untung tak nampak, aku cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita. Dia datang, saya ceritakan, nangis dia. Nangis dia. Dia kata dah 2 tahun ni dirugi. Dah 2 tahun dirugi. Kalau tak, untung tu lah boleh beli Harrier. Itulah. Aku nak cakap tolak murah-murah je Harrier dengan aku. Faktor nilai yang nak difahami baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ianya akan didetailkan nanti dalam takwim, bagaimana nak membina takwim bulan. Akan didetailkan lagi lah perkara ni. Ini cuma tunjuk aja. Dari segi nilai hariannya. Tuan-tuan tengok, pun sampai 28 sahaja dapat melihat wajah bulan. Per 29 dah tak nampak dah. Maknanya. Baik. Antara yang terakhir kita nak bicarakan, selain daripada kita sebut tadi, maknanya pentingnya kita mengetahui tentang falakul qamar, garis edaran bulan. Dengan memahami garis edaran bulan, kita memahami hal ehwal bulan. Setelah kita memahami hal ehwal bulan, kita akan mendapat hasilnya, dapatan perolehan bulan. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini dipaparkan kepada tuan-tuan daripada satu hari bulan, hilal anak bulan, hinggalah hari yang ke-30. Maknanya dalam tempohan masa 30 hari, bulan mempengaruhi bumi. Kenapa bulan mempengaruhi bumi? Kerana asal usul bulan daripada bumi. Ya. Ayat 30 surah Al-Anbiya. Annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Langit bumi asalnya Allah cantumkan sekali. Termasuklah bulan bumi Allah cantumkan sekali. Fafataqnahuma. Maka Allah pisahkan bumi dan langit. Allah pisahkan bumi dengan bulan. Apabila bumi itu dikeluarkan bahagian bulannya, maka romponglah bumi. Apabila bumi itu rompong, diisi dengan air laut. Oleh itu, kalau ditanya berapa isi padu bulan, jawapannya itulah isi padu lautan. Isi padu bulan sama dengan isi padu lautan. Oleh itu, bulan tetap mempengaruhi bumi, lebih-lebih lagi mempengaruhi tempat asalnya, iaitu laut. Maka, ni maknanya zaman berzaman. Ya. Bagaimana bulan mempengaruhi bumi? Setiap 3 hari. Hari pertama, 1 hari bulan Syawal. Contohnya, hari kedua, 2 hari bulan Syawal. Hari ketiga, 3 hari bulan Syawal. Maka pengaruh bulan terhadap bumi disebut faidanul awal. Pasang besar peringkat pertama, peringkat 1.
pasang besar peringkat 1. 1, 2, 3. Baik. Takkan bulan aja mempengaruhi bumi. Ya, matahari juga mempengaruhi bumi. Apa bukti matahari mempengaruhi bumi? Matahari akan memastikan di laut sana setiap hari ada pasang di sebelah siang dan pasang di sebelah malam. Kerana malam dan siang adalah pengaruh matahari terhadap bumi. Jadi, tuan-tuan, maha kayanya Allah. Setiap hari laut ni mengalami 2 kali pasang. Pasang di sebelah siang dan pasang di sebelah malam. Maka berlakulah nilai jarak 6 jam. 6 jam air laut pasang, 6 jam air laut surut. Kemudian pasang lagi 6 jam, kemudian surut lagi 6 jam. Cukuplah jumlah sehari 24 jam. Baik, pun begitu, mana lebih berpengaruh? Bulan atau matahari? Pastinya bulanlah. Tempat jatuh lagi dikenang. Kenapa pula bulan? Baik, kerana setiap hari air laut pasang akan lambat 48 minit. Contohnya kalau hari ini air laut pasang jam 10 pagi. Esok dia lambat 10.48. Kenapa? Kerana setiap hari bulan akan terbit lambat 48 minit. Kerana setiap hari bulan berganjak dengan kedudukan 12 darjah. 12 darjah. 1 darjah 4 minit. 12 darjah, 12 darab 4, 48 minit. Sebab itu tuan-tuan akan tengok bulan tu kan dia esok dia berganjak lagi. Jadi bulan akan berganjak setiap hari 12 darjah. 12 darjah ditukar kepada minit, 48 minit. Setiap hari bulan akan terbit lambat 48 minit. Air laut pun pasang lambat 48 minit. Pasang siang pun lambat 48 minit. Pasang malam pun lambat 48 minit. Lama-lama pasang siang bawa ke malam, pasang malam bawa ke siang. Habis lambat. Jadi memang kau jangan marah. Macam itulah cara bulan punch card dia begitu. Shift dia begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka di sini kita akan lihat maknanya nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur, pekat dan likat. Untuk memudahkan kita, daripada 1 hari bulan hinggalah bulan penuh purnama, 15 hari bulan, maka keempat-empat nilai itu bertambah. Sama ada nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur, nilai pekat likat akan bertambah daripada 1 sampailah penuh purnama 15 hari bulan. Masuk 16 hari bulan, nilai itu menyusut. Nilai tumbuh, tambah, subur, pekat, likat dia mula menyusut. Kerana dia mengalami al-islah, rehat dan rawat. Kalau tuan-tuan nak berbekam, lepas tengah bulan, ambil hari ganjil 17, 19, 21 adalah hari terbaik untuk berbekam. Mesti lepas tengah bulan.
banyak perkara yang perlu dinilai lah. Cerita lembu tu, saya pergi, sebelum saya pergi saya dah suruh kawan saya tu ukur lembu tu punya bulu. Dia kata, aku bukan doktor veterina. Tak apa, kau upah doktor veterina, kerajaan ukur bulu lembu daripada 1 hari bulan menuju 15 hari bulan. Mahal. Kalau mahal kau ukur sendirilah, aku cakap. Kau kan IR dulu. Tak ada alat. Kau kan dulu IR, kau ada angkuk vernier. Ukur lah. Kan dia kena. Ustaz lah ukur. Berbayar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia pening kepala. Okeylah dia ukur. Maka sebelum saya sampai tu, yang saya datang sebulan selepas dia datang dekat jumpa saya tu, dah sebulan baru saya datang. Saya tanya, macam mana kau mengukur? Ya Allah Ustaz, kadarnya tak bertambah. Kadar bulu tu tak bertambah. Sahlah, lembu kau tak subur. Maka dia pun tanya dengan saya, apa hal bulu ni Ustaz? Itulah aku cakap, itulah sumber kesuburan. Nak tahu subur tak subur, tuan-tuan tengok rambut tuan-tuan. Sebab itu rambut aku pun dah tak subur. Aku sentiasa rambut pendek je. Kalau aku rambut panjang, kau boleh tahu aku punya penyakit. Kau boleh tahu kekuatan aku pada rambut. Dah cerita rambut pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh tahu kalau rambut orang tu begini, dia tough ke tidak badan dia. Kalau rambut dia begitu, tak tough ni, bentis jatuh ni. Rambut. Betul, rambut aku pendek je. Feng, kau tak boleh mengukur aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilahnya Rasulullah kalau musim sejuk kan rambut Rasulullah kan panjang. Tapi itu adalah sunnah yang Rasulullah tak kasih ikut. Bukan sunnah yang disuruh. Kerana ialah berambut panjang. Rasulullah berambut panjang ketika musim sejuk. Sejuk sangat, memang rambut Rasulullah tak gunting. Sampailah kepada paras bahu. Tapi itu bukan sunnah yang disuruh kita mengikutinya. Baiklah, ni ceritanya. 7, 8, 9 kau jangan pergi mancing. Kerana pasang mati. Orang Arab kata sujalun. Sujalun, pasang mati. Apa makna pasang mati? Orang kata air bani. Air laut tu bani. Apa makna air bani? Pasang tak habis, surut tak habis. Biasanya kalau pasang tinggi, kali ini dia pasang tak tinggi. Kalau surut, jauh disurut. Kali ini pun tak jauh disurut. Maka namanya sujalun, pasang mati. Ataupun orang tutua kata air bani. Air itu pasang. Pasang pun tak habis, surut pun tak habis. Menyatakan di sinilah pengaruh pertemuan antara pengaruh matahari dan pengaruh bulan terhadap air laut di muka bumi. Pun begitu, untuk sijil asas ni, Ustaz Hanif tidaklah maknanya nak membebankan tuan-tuan. Tuan-tuan tidak diajar cara-cara mengira dan menghitung air pasang surut. Tak perlu tahulah. Cuma nak nyatakan, inilah dia nilai ilmu falak itu sendiri. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu air pasang surut, saya ada ajar dekat Institut Laut Malaysia. Jadi aku pun ngajar juga. Bolehlah. Ya.
Tapi sekarang ni semua dah alat moden, semua dah guna apa namanya tu, dah nama alat moden dah. Dia dah main letak benda alah tu dekat jeti. Timer namanya. Disambungkan dengan komputer, lepas tu disap rokok Winston. Dah. Cukup sebulan, jadual ada. Lepas tu diulang-ulang jadual tu masukkan dalam Excel. Aku pun tak boleh cari makan. Istilahnya begitu. Semua dah main Excel aja dah. Tapi timer tu taklah murah. 80,000 juga harga dia. Baik kita kira sendiri, aku cakap aku kira 5,000 je aku ambil upah. Daripada nak beli timer tu harga 80,000. Ni gambaran waktu air pasang. Nampak? Arus. Ni gambar dekat sebuah pulau di pelabuhan Kelang. Nampak? Air itu pasang. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita dah berada di penghujung, barulah promosi. Sebelum jam 4 petang, aku takkan mungkiri janji. Saya sediakan kepada tuan-tuan dengan bayaran ringgit Malaysia 20 untuk yang berminat sahaja. Jadi natijah daripada pembelajaran ilmu falak ini bagi saya ialah menyediakan takwim. Ini adalah takwim harian yang disiat-siat setiap hari. Kalau tuan-tuan tanya kenapa saya buat takwim ini, jawapan yang saya beri, saya takut ilmu saya hilang. Itu je. Ilmu falak yang aku tahu sikit-sikit ni pun akan hilang. Tapi nak elakkan daripada hilang, aku praktikkan. Dengan setiap tahun aku buat takwim harian sendiri. Namanya takwim harian musim dan cuaca. Cuma tahun ni orang rumah kata cuba-cubalah jual, cetaklah 200. Saya pun cerita, tak banyak. Dulu saya cetak sekadar 30 saja. Untuk saya dan untuk members only. Cetak 30 tu nak mengelakkan bayaran mahal. Dia kan nak cetak kena ada kadar-kadar dia. Rupa-rupanya kalau cetak dah banyak-banyak lagi murah. Kita tak tahu. Tapi saya tak nak cetak banyak-banyak kerana lazimnya orang tak nak beli. Tapi bagi mereka, itulah dia. Tu contohnya takwim ni. Takwim harian. Tak apa, nanti tuan-tuan yang berkenan lah, yang nak, bolehlah membuat bayaran. Bukan percuma bang, RM20. Kenapa mahal? Buat sendirilah. Kalau dulu saya buat 30 untuk saya dan untuk members saya, untuk keperluan saya, kos dia RM50 satu ni. Tak tahu kenapa. Dia kata bilangannya sikit. Kerana ni takwim harian yang kita siat hari-hari. Baik.
Apa perlunya takwim harian? Pertamanya kita nak tahu hari apa yang kita jalani hidup. Contohnya pada 17 Julai 14 Zulqa'dah ataupun Zulqa'idah jatuh pada hari Rabu. Sebut sahaja hari Rabu, kita ingat hadis sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Yaumul arba'a yaumun la akhadha wa la ata'a. Hari Rabu adalah hari yang tidak diberi dan tidak diambil. Jadi kalau orang yang niaga pada hari Rabu, nilai dapatannya tak bertambah. Tak bertambah, tak berkurang. Kesian. Bukan. Kerana hari Rabu adalah hari untuk mendapat ilham. Bila? Selepas sembahyang fardu asar. InsyaAllah pada hari Rabu kita mendapat ilham. Kenapa pula? Selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Rabu adalah hari di mana dijatuhkan musibah. Umat Nabi-Nabi terdahulu, apabila Allah Ta'ala nak turunkan azab, Allah Ta'ala turunkan hari Rabu. Untuk umat Nabi-Nabi terdahulu. Waktunya lepas asar. Maka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pula. Hari Rabu adalah hari yang tak diberi dan tak diambil. Maka tak dijatuhkan azab hari itu. Habis, moga-moga selepas sembahyang fardu asar nanti Allah Ta'ala beri kita ilham, buat fikiran. Kalau tak tahu. Yang kita tahu cari salah orang aja. Tak pasal Allah Azim. Kita sekarang ni kita kebuntuan idea. Contohnya hari Rabu hari menggembirakan. Lepas sembahyang asar memang tak bertambah tak berkurang, niaga pembalik laku 20 keping je, tak lebih. Tapi tak apa, Allah Ta'ala beri kita ilham untuk kita dapat saluran-saluran yang lain. Itu hari Rabu. Habis sebelumnya hari Selasa. Kalau contohnya hari Selasa. Hari Selasa yang Rasulullah sabdakan wa yaumus sulasa yaumu ba'sin wa hadidin. Hari Selasa adalah hari keras. Macam mana kerasnya besi. Tak baguslah. Bukan. Hari Selasa sebenarnya hari untuk kita checklist, cross check. Apa punca niaga kita ni? Apa masalah kita ni? Begini jadi kenapa? Hari Selasa Allah tunjukkan. Dengan syarat checklist, cross check. Macam saya naik Air Asia, mula-mula checklist aku tak kena bayar. Cross check kena bayar. Kerana aku tukar tempat duduk. Tahu pula bidadari lawa tu. Tak faham tak apa. Istilahnya gitu. Baik. Kemudian kita lihat 17 Julai. Boleh tengok 17 Julai. Tuan-tuan, 17 Julai. Maka 17 Julai ada di situ nilai musim. 17 Julai ada di situ nilai musim. Kerana dia berhubung tentang buruj. Burujnya namanya Jauzah. Maknanya pada 17 Julai terbit terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Jauzah, yang mana matahari sudah berada 26 darjah. Maknanya matahari dah 26 hari berada di buruj Jauzah. Apa barang? Apa barang? Itulah yang kita buka takwim piyama. Bila kita buka takwim piyama tu, barulah kita cari mana bulan Julai. Mana bulan Julai. Jadi maknanya nak gunakan takwim ni kena rajinlah buka jadual. Dalam bulan Julai buah durian dah luruh dah. Masa buah-buah kayu kecil berakhir. Itu contoh.
Maknanya nak gunakan takwim harian ni, kita kena gunakan jadual-jadual yang berkenaan untuk kita membuat pilihan hidup, keputusan hidup dan tindak tanduk kita. Apa yang kita nak lakukan dalam tempoh masa 30 hari. Sesiapa yang beli ni nanti, tuan-tuan, siapa yang dah beli ni, tuan-tuan tulis nama dan tulis nombor telefon. Nanti saya WhatsAppkan PDF. Jadi agak-agak tak faham juga engkau WhatsApp, kau jangan telefon, aku jangan angkat. Nanti ustaz tak faham lah dia cerita apa barang, saya cerita balik. Contohnya begitu. Baik. Maka di situ dicatatkan pada 17 Julai angin barat daya. Jadi kiranya angin barat daya ni dia turun, maka nampaknya Pulau Pinang kering. Kita akan berdepan dengan musim kering. Kemarau tu, nak kata kemarau mudah-mudahan taklah kan. Tapi kita kata kering lah. Hujan sekejap. Monsun barat daya, angin barat daya, dia lazimnya hujan sekejap. Lebih petir, guruh daripada limpahan airnya. Tapi setakat hari ini, 1 Julai ni, angin selatan masih bertiup lagi. Kerana angin barat daya tu, dia dekat atas. Apabila dia turun aja ke bawah, dia berolak jadi angin selatan. Dengan kata lain, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala nak limpahkan lagilah hujan-hujan. Kerana wakil rakyat di AP masih lagi bagi bantuan ke orang. Contoh. Ya kan, hari tu kan bulan puasa dia bagi. Cakap bagus di AP. Janganlah marah saja cakap. Kan? Dia bagi tu buka puasa. Dia cakap bagus ke orang tu. Baiklah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada 17 Julai juga bagaimana bulan Al-Badar, bulan penuh purnama. Maka dari segi cuacanya kita kena lihat 14 Zulqa'dah. 14 Zulqa'dah maknanya ni dah tengah bulan. Apabila tengah bulan, kemuncak kepada nilai tumbuh, tambah, subur, pekat, likat. Dan pada ketika ini bulan berada di manzilah Asyaulah. Asyaulah. Manzilah ni maknanya dia berada di stesen di sini. Baik. Cuma amalan saya akan buat ruang kosong di sini. Kenapa? Saya akan tulis. Kalau hujan, saya akan tulis hujan. Kalau tak hujan, saya tulis tak hujan. Kenapa? Dia akan berulang. Hujan ni, dia ikut musim. Sekiranya 17 Julai 2019 hujan, insya-Allah 17 Julai 2020 hujan. InsyaAllah 17 Julai 2021 hujan. Ini saya kosongkan untuk tulis. Kiranya tahun ini hujan, tapi 2020 tak hujan, peralihan musim. Kita akan dapat yang lain pula nanti. Istilahnya. Baik, di sini adalah cerita gerhana bulan pada jam 5.33 pagi. Menyatakan gerhana bulan akan berlaku ketika saat bulan penuh purnama. Diberitahu bulan penuh purnama detik kemuncaknya 5.40 pagi. Tengok 5.33 dah gerhana. Kemuncak bulan penuh purnama 5.40. Bulan terbit
7.43 malam. Bulan terbenam 7.12 pagi. Jadi mungkin tuan-tuan bertanya, yang ngada-ngada nak tahu bulan terbit, bulan terbenam, nilai cuaca. Cuaca adalah harian. Harian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mungkin bagi tuan-tuan pensyarah UiTM tak perlu apa-apa kerana kau adalah golongan makan gaji, cocok dinding membeng termuntah. Tapi bagi petani, bagi peternak, sebenarnya bagi nelayan dia perlu tahu ni. Yang dia memang sumber rezekinya direct daripada alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan, dia perlu tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi aku dilantik sebagai bomoh pokok gaharu, bomoh burung walid. Sebenarnya aku bukan bomoh. Aku ingat jadual ni je. Itu sebenarnya. Sebab itu aku buat jadual ni untuk aku mengekalkan jawatan bomoh. Itu je. Kalau saya tak ingat ni, tak boleh. Kita pun tak boleh nak buat. Hidup kita ni kan 3. Membuat pilihan, membuat keputusan, mengambil tindakan. Kalau tak berjaya, yang keempat, memohon rayuan dengan Allah. Apa lagi? Di bawah ni dia beritahulah laut pasang besar peringkat 2. Pasang besar peringkat 2 dia berbeza dengan pasang besar peringkat 1. Pasang besar peringkat 1, kalau dia ketika air tu pasang, dia tak berkocak. Kalau pasang besar peringkat 2, ketika kemuncak pasang, dia berkocak. Pergilah Tanjung, tahulah. Sama tuan-tuan pergi Tanjung ke ataupun tuan-tuan pergi Bagan ke, nampaklah dia berkocak ke tak berkocak. Tu nilai. Pasang peringkat 1, pasang peringkat 2. Kenapa berkocak dengan tak berkocak? Lain lah. Kalau berkocak ada barang. Habis tak berkocak, barang lain. Barang-barang juga tapi barang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, beritahulah. Tu yang tak boleh beritahu kadang-kadang. Nantilah. Tuan-tuan yang banyak kan tak minum petang kita nanti dia buat. Jadi, ini cerita. Habis waktu semayang ni untuk keperluan Johor, untuk keperluan Pulau Pinang, tuan-tuan ambil sahajalah jadual daripada Jabatan Mufti Pulau Pinang. Pun begitu, oleh kerana kita dah yakin dengan firman Allah ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Baik, kita faham matahari bergerak ikut garis edarannya. Oleh itu, kalau kita dah buat jadual waktu solat untuk 17 Julai 2019, maka 17 Julai 2020 tak payah buat lagi kerana dia berulang. Waktu terbit mataharinya akan sama. 17 Julai 2019, 17 Julai 2020, 17 Julai 2021 akan sama. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh sama. Hujahnya ayat 38 surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kerana kita kata edaran matahari itu edarannya di mana titik permulaan, di situlah titik akhir. Membentuk satu bulatan edaran. Maka apabila satu bulatan edaran ni sama ada dinamakan ain yadal, ulangan yang menggembirakan, ataupun haul, ha waw lam, haul, ulangan yang mendukacitakan. Jadi 17 Julai ni, kalau hujan dah turun,
insya-Allah 17 Julai 2020 dia turun. Maknanya itu ulangan. Ulangan yang menggembirakan. Tapi kalau dah biasa 17 Julai hujan turun, tahun depan 17 Julai 2020 hujan tak turun, itu namanya haul. Haul lah, pusingan juga, tapi pusingan yang menduga citakan. Bayaran zakat dikira haul kerana duit keluar apa? Kita yang bayar zakat fitrah aja, zakat harta sikit bayar, cakaplah. Kawan aku yang harta 80 juta tu, seorang datuk, susah nak bayar zakat. Banyak kerana haul. Pusingan yang menduga citakan. Aidul Fitri tu pusingan yang menggembirakan. Aidul Fitri. Jadi, yalah, kalau tuan-tuan dah belajar falak, 17 Julai untuk 2019, waktu terbit matahari, begitu juga waktu duhanya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh akan sama. Sebab itu dulu dekat Pulau Pinang, Ustaz Khair dah meninggal dunia. Dia buat jadual waktu sembahyang seumur hidup. Habis jabatan mufti cetak lagi, kenapa? Core business, SKT, sasaran kerja tahunan. Pun begitu, tuan-tuan akan lihat akan berlaku kadang-kadang ada tambah 1 minit atau terkurang 1 minit. Itu tak jadi masalah. Itu mungkin ada unsur-unsur lain yang perlu diambil kira. Tapi prinsipnya begitulah. Jadi 17 Julai 2019, 2018, 2017, 2015 sama je waktu solatnya. Jadi aku ni bukan pandai, sebab itu aku cetak benda ni untuk ingatkan kita. Jadi apabila dah waktunya sama, hal ehwalnya sama, al-ma'alnya pun samalah. Dan Nabi kan ajar kita doa, fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Tuan-tuan, dah jam 45 minit. Kalau ada yang nak dipersoalkan, dijemput dan dipersilakan. Kawan-kawan saya tanya dengan saya, macam mana saya boleh mengira waktu gerhana bulan, gerhana matahari. Sebenarnya saya ingat tarikh ulangan. Itu aja. Kalau tak, aku kena kira berdasarkan janjang aritmetik. Habis kawan-kawan yang lain semua guna Excel lah. Bila Excel tu meletup, tak boleh kira semua. Jadi benda tu berulang. Ulangan, dia berulang. Jadi orang tanya, macam mana Ustaz boleh tahu? Pensyarah UTM tu, Universiti Teknologi Malaysia, ditanya, Ustaz boleh tahu pula tarikh ni Ustaz ni? Ustaz guna perisian jenis apa? Mana ada aku ingat tarikh ulangan. Dia berulang. Tak, kemudian masa tepat. Benda itu, benda tepat lah masanya. Kita je yang tak menepati janji. Saya bukan pandai sangat, cuma kita tak ingat bila dia berulang tu. Dia berulang, begitu je istilahnya. Kenapa dia berulang? Kerana falaknya begitu, garis edarnya begitu. Titik permulaan akan sama dengan titik akhir. Tawaf. Senang aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kalau nak mengajar orang tak boleh gitu. Tunjukkan yang susah. Nak mengira waktu ijtimak tu kena guna kalkulus, baru kau tahu susahnya. Guna kalkulus, dy dx, dy dt, t is time. Apa dia? Engkau tak boleh claim akhirnya. Istilahnya begitulah, tuan-tuan. Jadi
Hebatnya kita kata ya Albert Einstein ni kerana dia dapat mereka cipta formula. Hebat dia lah. Allah beri kelebihan dekat dia. Albert Einstein, dia boleh mereka cipta formula. Formula tu kerana dia ada pemalar. Aku pula ngajar malu pun. Nilai pemalar tu. Dia formula tu je. Sebenarnya tak payah guna formula. Tiba-tiba anak aku matematik tambahan, dia kata, Walid bukan pandai. Cuba Walid jawab soalan.